Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Akif Farid, nombor pendaftaran AA23081 dan saya membuat video perbincangan ini untuk khusus penghayatan etika dan peradaban. Baiklah, saya merupakan ketua kumpulan untuk grup 1 dan akan membentangkan mengenai topik grup 1. Untuk ahli kumpulan, ini adalah ahli kumpulan saya iaitu 5 ahli dan seterusnya saya akan memberikan kepada pembentang yang pertama. Baik, sebelum saya memulakan pembentangan saya akan membuat pengenalan diri saya dahulu. Nama saya Yo Chunu, nombor matrik PB23051. Saya akan menjelaskan pengenalan kepada penghayatan etika dan peradaban dan juga maksud-maksudnya. So, yang pertama sekali adalah definisi etika. Apakah yang dimaksudkan dengan etika? Etika berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud sikap atau peribadi. Maksud etika menurut pemahaman bahasa Melayu pula diberikan maksud akhlak ataupun moral seseorang dalam kelakuan atau pergaulan mereka. Dan seterusnya adalah definisi adab. Maksud adab ialah budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik dan budi bahasa yang luhur. Bercakap kasar dan tidak berbudi bahasa adalah salah satu tindakan yang menunjukkan seseorang itu tidak beradab dalam kehidupannya. Contoh yang paling mudah adalah apabila seseorang itu dia meninggikan suaranya kepada ibu bapa ataupun mereka yang lebih tua akan dianggap sebagai orang yang tidak beradab lah. Okey, yang ketiga ialah adat resam. Istilah adat adalah satu proses yang dinamik dalam pemikiran orang Melayu dan ia sinonim dengan istilah kebudayaan yang merupakan satu cara hidup sesuatu masyarakat. Adat ini juga merupakan inti atau nukleus dari peradaban yang melibatkan interaksi antara manusia dengan alam. Adat ini juga merupakan peraturan yang wujud dan ditetapkan sejak turun-temurun sehingga menjadi satu peraturan dalam sesuatu masyarakat yang harus diikuti oleh mereka. Oleh itu, mereka haruslah memahami, menguasai dan juga menghayati serta adat resam bagi melambangkan perbezaan etik di Malaysia supaya setiap masyarakat ini dapat hidup dengan baik dan harmoni. Okey, yang terakhir ialah adat istiadat. Istiadat adalah cara atau peraturan sejak turun-temurun oleh sesuatu etik yang diterima sebagai adat. Sebagai contoh, di Malaysia, adat istiadat adalah sesuatu yang amat penting dan mesti diikuti dengan tertib, tegas dan betul. Ianya banyak digunakan pada upacara rasmi dan majlis-majlis rasmi yang memerlukan pelbagai protokol yang ketat dan mesti dipatuhi dalam majlis tersebut. Sebagai contoh, adat istiadat di Malaysia ni biasanya berkait rapat dengan upacara ataupun majlis-majlis rasmi diraja. So, ia mempunyai berbagai langkah tertib dan kemas untuk menunjukkan masyarakat Melayu ni adalah sebuah bangsa yang bertamadun yang wujud sejak turun-temurun. Oleh itu, setiap bangsa haruslah menghormati serta menjaga dengan baik adat istiadat yang ada di Malaysia supaya ianya tidak luput ditelan zaman dan akan kekal diwarisi zaman berzaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syahid bin Milad Awaish, nombor matrik pelajar EL23081. Jadi kita akan teruskan perkongsian kita ke topik seterusnya iaitu susur masa etika dan peradaban. Dalam topik ini kita akan uraikan lebih lanjut berkenaan dengan pra-kolonial, kolonial dan juga pasca kolonial. Jadi, apakah itu pra-kolonial? Sebelum kedatangan kolonial, telah wujud etika dalam masyarakat yang disebut sebagai adab, adat istiadat dan juga adat resam. Proses migrasi dalam Kepulauan Melayu dan luar Kepulauan Melayu menjadikan adab, adat istiadat dan adat resam bercampur baur akibat proses pinjam-meminjam dan tersulam dalam masyarakat. Negara pada zaman pra-kolonial ini masih belum lagi dikenali sebagai Malaysia dan belum lagi dijajah.
Etika telah terjelma dalam tingkah laku serta kehidupan seharian secara formal atau tidak formal disebut sebagai adab, adat istiadat dan juga adat resam. Seterusnya, kita akan menghuraikan dengan lebih terperinci berkenaan dengan kolonial. Apakah itu kolonial? Kolonial merupakan satu zaman di mana bermulanya penjajahan di tanah Melayu, bermula pada tahun 1511 sehingga 1957, dan disebabkan penjajahan ini, kuasa barat pada waktu ketika itu telah membawa etika dan peradaban mereka sendiri yang dibawa erti kepada tiga, iaitu etos, etika dan juga etiket. Dengan pembawaan tiga etika ini, ia telah bercampur baur dengan masyarakat tempatan pada waktu zaman ini. Setelah Malaysia atau Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, maka bermulalah satu zaman era moden atau lebih dikenali sebagai zaman pasca kolonial. Pada waktu ini, masyarakat di Tanah Melayu atau di Malaysia telah menerima variasi dan pencampuran versi etika secara langsung dan juga melalui teknologi. Nilai etika bercampur baur ini wujud dalam persekitaran formal dan juga tidak formal di dalam kehidupan seharian. Kerisauan kita akan pencampuran ini adalah di mana budi pekerti, tingkah laku dan budi bahasa kian merosot dan disebabkan oleh kegagalan kita mempelajari dan menghayati etika peradaban di negara kita ini. Baiklah, saya akan membentangkan mengenai kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi melalui riwayat. Dalam konteks sejarah, untuk era para kolonial, sistem etika telah dibincangkan iaitu norma masyarakat dan nilai yang lazim di kalangan pelbagai kumpulan orang asli seperti suku kaum Melayu, Cina, India dan orang asli. Untuk zaman penjajahan, kesan kuasa penjajah khususnya Portugis, Belanda dan British, mereka merupakan kuasa kolonialisme yang telah membentuk semua struktur sosial, sistem ekonomi dan nilai budaya terhadap masyarakat dan etika Malaysia. Untuk pasca merdeka, proses dekolonisasi dan pembentukan Malaysia moden melalui prinsip etika dan moral yang mendasari perjuangan kemerdekaan dan pembangunan identiti nasional. Untuk sosial, kepelbagaian etnik dan masyarakat telah memberi pengaruh terhadap etika dan tamadan antara majoriti Melayu dengan kumpulan minoriti Cina, India dan peribumi. Dari segi pluralisme agama, terdapat boleh meneliti peranan Islam, Buddha, Hindu, Kristian dan kepercayaan peribumi dalam membentuk etika Malaysia. Prinsip agama juga bersilang dengan norma dan amalan sosial. Dari segi sistem politik, impak struktur politik Malaysia termasuk sistem raja, berperlembagaan, demokrasi berparlimen dan peranan institusi politik dalam membentuk nilai etika dan norma masyarakat. Dari segi naratif biografi, tokoh utama iaitu sumbangan individu yang mempengaruhi dalam sejarah Malaysia seperti pemimpin politik, pembaharu sosial, tokoh agama dan ikon budaya. Mereka telah mencerminkan tema etika, tamadun dan perubahan masyarakat yang lebih luas. Untuk tokoh sastra dan seni, para karya sastrawan, seniman dan intelektual Malaysia yang telah membentuk lanskap budaya negara. Kesusadaraan, seni dan wacana intelektual telah mencerminkan kebimbangan etika dan nilai masyarakat. Untuk kehidupan seharian, rakyat Malaysia sendiri terdiri daripada pelbagai latar belakang dan pengalaman hidup. Perjuangan dan aspirasi mereka telah bersilang dengan persoalan etika dan norma masyarakat yang lebih luas.
Dari segi pengaruh silang budaya, globalisasi telah memberi kesan terhadap etika dan tamadun Malaysia. Peningkatan perhubungan dengan komuniti global telah mempengaruhi nilai budaya, rangka kerja, etika dan norma masyarakat. Dari segi transnasionalisme, pengalaman masyarakat Malaysia dan sumbangan mereka kepada masyarakat Malaysia dan negara yang berdekatan atau negara angkat dengan adanya hubungan transnasionalisme membentuk perspektif etika dan identiti budaya. Untuk hubungan antara etnik dan pertukaran budaya di Malaysia dan di seluruh Asia Tenggara melalui interaksi antara masyarakat etnik dan agama yang berbeza telah menyumbang kepada kepelbagaian dan kerumitan etika dan tamadun Malaysia. Itu saja, saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Hai, salam sejahtera. Nama saya Arik Kiswin Lim, nombor matrik PB23081. Saya akan meneruskan pembentangan ini tentang penghayatan etika dan perabatan mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran. Yang pertama iaitu masyarakat. Masyarakat ialah kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Individu, keluarga dan kumpulan-kumpulan kecil merupakan anggota sesebuah masyarakat. Masyarakat segelompok manusia yang hidup dan bekerjasama sehingga mereka dapat mengorientasikan diri dan berfikir sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. Etika dan perabatan digunakan untuk menunjukkan tahap kemajuan ketabarunan negara. Nilai perabatan masyarakat di setiap negara berbeza mengikut kepercayaan dan adat dasar mereka. Budi bahasa sering dikaitkan dengan perabatan dan etika. Ini disebabkan oleh fakta bahawa budi bahasa menunjukkan tahap perabatan masyarakat Malaysia. Perbuatan, kelakuan dan pergaulan adalah semua aspek budi bahasa. Bercakap secara berlapik, mengucapkan terima kasih sebagai tanda perhargaan, meminta maaf jika melakukan kesilapan dan melemparkan senyuman apabila berinteraksi dengan orang lain adalah beberapa contoh kepribadian yang berharga dalam masyarakat. Yang kedua itu negara. Ciri-ciri sesebuah negara ialah dengan adanya penduduk, sempadan, kerajaan dan kedaulatan. Dengan ciri-ciri tersebut, negara tersebut dapat diiktirafkan sebagai sesebuah negara yang berdaulat dan mempunyai kuasa autonomi dalam aspek pemerintahan. Biografi masyarakat yang bermoral dan perabatan yang baik boleh membentuk negara yang dihormati. Oleh itu, untuk mengekalkan keharmonian dalam masyarakat, nilai seperti kerjasama, tolak ansur, taat setia, ikhlas, berprasangka baik, tolong-menolong, bersimpati, berfikiran terbuka dan memahami persamaan dan perbezaan antara orang ramai perlu dipraktikkan. Etika dan perabatan adalah konsep asas yang terkandung dalam rukun negara, iaitu terdiri daripada prinsip kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan ialah tingkah laku yang baik, manakala kesusilaan ialah adat istiadat yang baik. Dua komponen ini sangat penting dalam pembentukan individu dan sangat penting bagi masyarakat dalam pembentukan negara yang mempunyai perabatan dan etika yang tinggi. Yang terakhir iaitu pasaran. Perniagaan dalam pasaran yang berkembang pesat boleh dilakukan dengan biografi negara yang baik. Ekonomi adalah komponen penting dalam pembentukan negara bangsa kerana ia boleh meningkatkan lagi kestabilan negara. Selain itu, ekonomi memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat setempat sama ada melalui pendidikan formal atau tidak formal. Kerajaan dan masyarakat boleh melakukan beberapa perkara untuk mempromosikan budaya dan adat Malaysia. Oleh kerana Malaysia kaya dengan adat dan sopan santun, jadi dengan itu masyarakat Malaysia mestilah bersikap peramah dan suka menolong kerana ia akan memberi gambaran yang baik kepada pelancong apabila mereka menjejak kaki untuk bercuti di Malaysia. Dengan cara ini, secara tidak langsung akan mempromosikan Malaysia dan akan menarik minat ramai pelancong untuk berkunjung di Malaysia untuk mempelajari adat yang terdapat di negara ini.